yang perlu kita buat dahulu sebelum kita nak bercampur dengan masyarakat, sebelum kita nak tahu bagaimana nak bawa diri pada tengah-tengah masyarakat. Pertamanya, kita mesti kenal hak orang Islam. Kita punya tanggungjawab sebagai orang Islam. Ini bukan cerita pasal rukun Islam, rukun iman. Ini cerita tentang tanggungjawab hukukul muslim alal muslim. Tanggungjawab saya pada Tuhan, tanggungjawab Tuhan pada saya. Supaya besok nanti ditanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa saudaramu. Bila kita jawab siapa saudaramu, kita jawab saudaraku orang-orang Islam. Nanti malaikat tanya, saudaramu orang Islam betul? Apa hak kamu mengatakan demikian? Sudahkah kamu menunaikan hak kamu terhadap sesama orang Islam? Hak orang Islam terhadap orang Islam yang pertama, menjawab salamnya. Jadi tuan-tuan, jangan macam-macam dulu cerita macam-macam. Kita ni antara kita punya jati diri dulu. Kita bertemu masyarakat Bungking kepada masyarakat bukan Bungking ke, masyarakat Masjid Haji Muhammad Saleh kepada bukan ke, sesama orang Islam kalau bertegur siapa di luar, dah beri salam belum? Saya pernah, kita dulu dekat Mesir, belajar dekat Mesir. Di Mesir, orang Arab ni ada satu tradisi yang hebat yang boleh kita ikut, bawa pulang di sini. Tradisinya apa? Memberi salam pada sesama orang Islam. Memberi salam pada sesama orang Islam. Kerana baginda menyebut afsyus salam wa at'imut ta'am. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebut afsyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tebarkan salam kepada siapa yang kamu kenal dan juga kepada siapa yang kamu tak kenal di kalangan umat Islam. Jadi kita pun terbawa-bawa. Dulu dekat Mesir, masuk lift, Assalamualaikum. Keluar taksi, Assalamualaikum. Masuk kedai, Assalamualaikum. Dah terbiasa. Sampai-sampai balik Singapura ni, masuk taksi, Assalamualaikum, apek pusing. Lu mau gua potong 50 sen ke cakap Assalamualaikum? Sampai tak sengaja. Tapi ini yang kita bawa pulang hari ini, insya-Allah. Bagaimana kita jumpa satu sesama yang lain, tak kira lah dulu-dulu ada musuh lama ke, tak kira lah sebulu tak sebulu ke, putih, coklat, hitam, kuning, melintang ke apa, sesama umat Islam kalau nak indah bermasyarakat, kena saling doa mendoakan. Salam tu doa, semoga sejahtera kau, nanti pun di syurga Allah yang sejahtera. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Semoga kami masuk ke syurga tempat orang yang sejahtera. Nama syurga apa bu? Taman sejahtera. Bukan taman bahagia Taman sejahtera. Kalau orang itu tak sejahtera, boleh masuk tak? Tak boleh. Kalau orang itu bukan anak yatim, nak masuk rumah anak yatim, boleh tak? Dia kata, IC saya awak tengok, Muhammad bin Yatim. Yatim ni Masya Allah ibu, manis senyuman dan tertawanya. Yatim ni nama bapak saya ni, Muhammad bin Yatim. Tuan yatim tu ada lagi? Ada, duduk kat rumah. Tak boleh masuk kan? Tak boleh, mesti kamu tidak ada ayah baru boleh masuk rumah Darul Ihsan contoh. Nak masuk hospital, rumah apa? Rumah sakit. Saya nak duduk sini lah doktor. Awak tak sakit, awak dah baik, dah sembuh. Sini doktor, nurse pun cantik-cantik, makan free. Bolehlah saya duduk sini lama sikit. Dia kata, awak tak sakit tapi nak duduk rumah sakit. Boleh, ada dekat Hougang untuk awak tu, rumah sakit untuk orang macam awak. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, maksudnya di sini adalah setiap tempat dikhususkan penghuninya dengan sifat-sifat yang ada pada penghuni tersebut. Jadi syurga Allah Darussalam, orang yang sejahtera. Kalau hati dia tak sejahtera, tak boleh masuk. Iblis dikeluarkan daripada syurga kerana rasa apa? Rasa aku lagi terror daripada dia, aku daripada api, dia daripada tanah. Tak sejahtera tu namanya. Rasa bangga, rasa riak, rasa takabur, rasa hasad, rasa dengki, rasa benci. Tidak ada tempatnya di tempat yang sejahtera. Jadi macam mana nak rasa sejahtera? Banyak cara. Zikir, bertaubat, tengok cerita orang saleh, banyak sujud.
salah satu yang mudah, berikan salam. Ya Allah, moga-moga sejahteralah pada dia. Kita pun wajib jawab salam. Waalaikumsalam. Ada orang beri salam main-main, Assalamualaikum. Assalamualaikum pula. Macam panggil kucing pun ada juga, Assalamualaikum. Ya. Kalau dalam solat kita, salam ini rukun qauli. Kalau kita sebut Assalamualaikum, tak sah, mesti Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dah badan belok kanan, belum habis salam lagi pun tak sah, kerana dah tak menghadap kiblat. Nampak? Jadi tebarkan salam dengan sebaik-baiknya. Itu hak orang Islam yang pertama. Kalau diberikan salam, mesti jawab salam. Assalamualaikum. Tak jawab pun baru cerita, belum besok. Assalamualaikum. Masya Allah, macam ni semangat makan sup kambing. Baik ibu-ibu, tuan-tuan yang saya kasihi, insya-Allah. Pertama, memberi salam dan menjawab salam itu hak orang Islam. Tapi orang Melayu dulu-dulu, dia punya kom panjang, pernah dengar? Assalamualaikum. Macam hari raya pun kadang-kadang gitu kan, Assalamualaikum. Itu apa makna dia? Maknanya orang Melayu dulu ni, kata Ustaz Badlishah, dia ni sangat-sangat halus. Dia dulu rumah Melayu ni, rumah dia ada tangga, jauh lagi dah datang bubuk kan. Tapi kalau dekat depan pintu Assalamualaikum, nanti terbalik pula, yang suami pakai kain isteri, yang isteri pakai kain suami. Jadi daripada jauh dia dah kasih signal, Assalamualaikum, dah datang ni. Itu dia baik. Kalau orang bukan Islam beri salam pada kita, boleh jawab tak? Jawab waalaikum. Jawab waalaikum, jangan jawab kum-kum pula. Jawab waalaikum. Waalaikum, sudah. Tapi kalau dia tak ada niat nak main-mainkan, boleh kita jawab waalaikumsalam, tak ada masalah. Kerana Sayyidatina Aisyah pernah ada orang nak main-mainkan Rasulullah. Dia tahu salam ini adalah identiti orang Islam, jadi dia sebut Assalamualaikum, moga-moga celaka kepada kamu. Jadi Nabi jawab waalaikum. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, kau tak dengar ke dia main-mainkan kita Assalamualaikum? Baginda menjawab, aku dengar, aku dah jawab waalaikum pada kamu juga. Kalau niat dia baik, baik pada diri dia juga. Kalau niat dia buruk, buruk buat dirinya juga. Baik. Jadi yang pertama, memberi salam itu hak orang Islam pada orang Islam yang lain. Baik. Yang kedua, undangannya kita penuhi. Jadi kalau kita ada masyarakat kita dekat sini buat jemputan, buat kenduri, selama mana kita tidak ada uzur, kita tak sakit, hujan tak lebat, kita pun tak ada apa-apa temu janji dan kerja, wajib kita penuhi. Bayangkan kalau kita buat majlis walimah, anak kita kahwin, datang 15 orang aja, buat jemputan untuk 100 orang, buat jemputan 1000 orang, datang 300 orang aja. Macam mana perasaan saudara umat Islam kita? Tentu rasa kerdil. Dia pun dah bawa diri dia. Tapi kalau kita datang semua, besar hati dia dengan kita. Jadi hak orang Islam, undangannya perlu kita penuhi. Sebaiknya kalau dia undang jemputan, mesti penuhi. Mesti kita datang undangan daripada saudara kita. Kalau jauh sangat ya tuan-tuan, kita boleh kirim kalau ada uzur, tak ada masalah. Baik, tuan-tuan rahimakumullah, bila kita pergi datang walimatul urus, selalu kalau kita datang majlis walimah kenduri orang kahwin, kenduri ni ada kenduri orang kahwin, kenduri orang berkhitan sunat, kenduri orang kahwin, apa yang selalu orang buat? Dia banyak mengata, betul tak? Pengantin dia tu gemuk betul lah. Pengantin perempuan dia ni rabun ke? Ada tu, gelap macam tu. Pengantin lelaki dia ni, pengantin dia asyik nak cakap aja. Sebab itu kita datang majlis orang, walimah, kita niat nak kena betul. Bukan niat nak pergi cantik tayang baju. Ada orang nak tayang baju. Pasal apa? Pasal ni lah, bila masa aku nak pakai cantik-cantik lagi, emasnya sampai sini. Kalau siapa yang emas sampai sini, nyari tabung jalan, taruh satu dekat dalam, insya-Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi apabila, tapi jangan yang emas palsu letak, yang betul punya. Baik. Jadi apabila dia pakai emas sampai sini, orang tanya dia nak pergi mana aja? Saya nak pergi situ.
Lepas tu nak pergi sana, wah, dia pun kibarkan jalur gemilang, ya. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu rahimakumullah, ada satu ungkapan yang sering saya sebut, satu ibadah kita kepada suami kita, khususnya para ibu. Kalau kita keluar rumah pakai cantik-cantik, orang ingatkan macam ratu, macam ratu, jambu saya cantik sangat. Pasal apa? Pakai dia punya cantik. Ini isteri aku ke ratu dunia ni. Tapi bila dah balik jemputan, dah sampai dekat rumah, ratu tu, tengok, saya belum cakap lagi, ratu-ratu dah ketawa dah. Macam tahu macam biasa je, ya. Balik rumah, ratu tu dia pakai baju-baju butterfly, beli kat Terengganu. Dia kata musim panas lah bang. Si ratu tu dah macam pembantu pula. Abang tu balik, abang tu cakap, bila aku pakai maid ni mbak? Kamu salah kamar ya? Yang main-main bang ni isteri, saya isteri abang. Habis pakai macam tu tadi, cantik je kalau bukan dengan suami. Si ratu siang, pembantu petang, malam pula dia pakai bedak sejuk, pap sana tang sini tang situ. Siang ratu, petang pembantu, malam dengan bedak sejuk macam apa bu? Itu dia. Jadi itu kita bila pergi walimatul urus, jaga hati, jaga mulut. Kita datang niat kita nak tunaikan hak orang Islam. Jadi kita buat apa? Kita pastikan kita baca doa. Doa apa? Allahumma barik lana. Ya Allah, makan juga dia ingat, ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Pernah dengar bu? Pernah? Itu lagu Mahir Zain kan, Wazin? Ke Ziana Zain? Baik, kita tak perlulah pergi joget, doakan, nyanyikan, tapi kita doakan kepada pengantin kalau datang majlis walimatul urus, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bahasa Melayu pun tak apa, semoga Allah berkahi kepada kedua mempelai pada hari ini. Jadi kita datang niat dah baik, kita pun tak komen macam-macam pengantin ni, ya pengantin ni biru lah, coklat lah, apalah, masakan dia sedap lah, tak sedap lah. Baik. Yang ketiga, pertama salam, kedua walimah atau undangannya kita jemput, dijemput kita datang. Ketiga, hak kita terhadap sesama Islam adalah memberi dan mendengar nasihat. Memberi dan mendengar nasihat. Jangan pula ada orang nasihatkan kita, kita tak nak dengar. Ibu-ibu, tuan-tuan khususnya, pada setiap hari Jumaat, hati kita ni dilatih oleh Allah supaya mendengar nasihat daripada mimbar Jumaat, supaya hati ni tak keras. Setiap minggu sekurang-kurangnya kamu dengar, ittaqullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati selama mana kamu itu jadi orang Islam. Kalau kamu mati, kamu bukan jadi orang Islam, pedih mati tersebut. Hati kita ni setiap minggu bergetar dengan nasihat. Jadi kalau saudara-saudara kita memberi nasihat kepada kita, kita dengar. Cuma selalunya di zaman fitnah akhir zaman ni, orang beri nasihat tak macam Rasulullah SAW beri nasihat. Mereka beri nasihat, cakap betul-betul depan-depan dekat Facebook, panggil semua orang tengok. Padahal kalau kita beri nasihat, tarik ke tepi, tegur baik-baik, to praise in public is okay, tapi kalau kita nak beri nasihat secretly, jangan depan-depan orang. Kat depan ni, Haji tahu tak? Haji tak boleh pakai macam tu. Depan-depan semua orang. Mana boleh? Tarik saja tepi, nasihat. Itu dia. Kita mesti dengar nasihat. Ada orang jawab, Mat, jangan banyak bunyi, lu punya kubur lu jaga sendiri, gua punya kubur gua jaga sendirilah. Susah kan lu ke? Minta maaf tuan-tuan. Kita nak cakap macam mana? Kalau dulu boleh cakap macam tu, kalau sekarang kita jawab, Bang, Haji, Tuan, gua punya kubur gua jaga, lu punya kubur lu jaga, betul. Tapi sekarang 15 tahun sekarang kita masuk kubur sama-sama ramai-ramai. Macam mana cakap? Nanti lu kena seksa, gua mau tidur pun susah. Betul lah? Jadi sekarang kita sama-sama give and take lah. Lu salah, gua tegur. Wah salah, lu tegur. Tak ada masalah. Agama Islam, agama saling menegur. Tapi tegur dengan kasih sayang. Bukan tegur, ni apa kau ni? Bau warak ni. Ni apa kau ni tak bersemayang ni? Bukan. Rasulullah tak tegur macam tu.
Ada orang buang air kecil dekat tengah-tengah masjid pun Nabi SAW tak kasih sahabat pukul. Nabi datang. Ada orang dalam solat, Sayyidina Muawiyah dalam solat dia sebut Yarhamkallah, kuat-kuat dia sebut, pun Nabi tak tegur. Nabi panggil baik-baik. Ini adalah ibadah. Ibadah kita tak boleh berbual-bual. Sampai Muawiyah yang ditegur tu cakap, aku tak pernah dengar orang menegur sesama orang lebih baik dari Rasulullah SAW. Kita nak tegur tu boleh, tapi cara kita tegur sampai dia boleh terima, kan? Isteri-isteri lagi nak tegur suami. Ustaz, selalu saya dapat soalan, Ustaz, kemarin ni Ustaz, suami saya tak suka dengan syarahan, suami saya tak suka solat, ya. Dia ni dah umur gini pun tak nak mengaji, tak nak pergi macam mana ni Ustaz. Selalu kita dengar, selalu dengar, minta maaf ya. Tapi hari ini bukan kat sini lah. Hari ini kalau sikit kat sini 1, 2, 3, 4 line, itu bukan yang lain-lain tak suka kelas agama. Ini satu orang bawa 4 isteri, satu orang bawa 4 isteri. Sebab itu nampak ramai macam ni, kan? Ni kat tempat lain, Jadi kalau macam tu tuan-tuan, saya tegur dengan ibu-ibu, jangan pernah kita kecilkan atau meremehkan senjata doa kita. Doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala agar pintu hidayah dibuka. Bukannya mereka tu tak minat agama, bukannya mereka tak tahu agama, tahu. Doa, saya dah berbuih doa. Okey, kalau gitu saya ajar tips nak berdoa macam mana. Macam mana? Nanti kalau suami yang tengah duduk tengok TV, kita doa. Tapi kita doa kat sebelah telinga dia. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon padamu ya Allah, berikanlah aku suami yang dapat membimbingku ke syurga ya Allah. Aku tak ingin ke syurga sendirian ya Allah. Apa erti syurgamu kalau suamiku berada di neraka? Suami pun cakap apa sindir aku ke? Tak adalah. Tapi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, saya bawakan untuk kita tenang-tenang, relax sekejap. Mari kita hayati zikir, ya, mengenai iktiraf diri kita senantiasa bermohon istighfar pada Allah. Nabi Adam buat salah, Iblis buat salah. Bezanya Nabi Adam tahu dia buat salah dan meminta pengampunan. Kita apa pun buat kesalahan kita sebesar mana pun, jangan sampai ada orang berani mengatakan dengan kita, engkau adalah orang yang salah besar. Tapi biar orang tu menyebut pada kita, engkau memang bersalah besar, tapi ketahuilah kesalahanmu yang besar bagaimanapun, rahmat Allah pasti akan mengampunkanmu. Tak ada orang yang tak buat silap. Cuma kita ni rasa, alamak, aku macam gini tak pernah pergi masjid 30 tahun, 60 tahun gini, agak-agak orang tak Allah nak terima. Ia terima. Itu syaitan yang bisik dalam diri kita. Allah pasti terima. Berapa ramai orang-orang menjadi orang saleh, tapi daripada usia muda sampai 60-70 tahun tak pernah beribadah pun. Tak apa. Allah yang memberikan pintu taubat, bukan hamba-Nya. Mari sama-sama. Ilahi lastunil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahimi fahabli tawbatan manusia yang tidak punya dosa. Dan orang yang masuk ke syurga Allah itu bukan kerana amalnya semata, tapi kerana rahmat kasih sayang dari Allah.
Jadi kita mohon kasih sayang dari Allah. Dan yang penting juga kita doakan sesama masyarakat. Hati kita, hati yang beriman ni, dia bukan fikir sendiri nak masuk syurga. Bayangkan kalau kamu masuk syurga, anak, isterimu, keluargamu tak masuk syurga, bagaimana? Masyarakatmu tak ada dalam syurga, bagaimana? Tak boleh kita nak gembira. Kita cakap, I tunggu you di pintu syurga. Tak. Malaikat cakap apa, duduk kat pintu ni, masuk-masuk. Jadi di dunia ini kita berharap bersama keluarga, ya Allah, aku ni tak layak ke syurga-Mu, tapi andai kata dengan rahmat-Mu kau takdirkan aku ke syurga, biar aku bawa keluargaku, ayahku, ibuku, masyarakatku untuk bersama-sama dalam syurga-Mu, ya Allah. Itu hati yang orang fikir masyarakat. Baginda Nabi SAW itu sangat-sangat disayangi kerana baginda adalah insan yang campur dengan masyarakat, yang datang ziarah semua orang, bukan yang hanya duduk tak kenal orang, tidak. Baik, kita pergi ke yang ketiga nasihat. Yang keempat adalah apa tuan-tuan? Hak orang Islam kepada orang Islam yang lain. Bila dia bersin, kita doakan yarhamkallah. Itu penting. Kita kadang-kadang dengar orang bersin, orang Islam kita ni nak kuat jati diri ni. Baru sebelum masuk pasal masyarakat, jati diri kena kuat. Jadi kita bersin, acim, kita sebut Alhamdulillah. Bayangkan kalau tak boleh bersin 60 tahun, 100 tahun hidup, maka tak bagus, germs tak boleh keluar. Kita sebut Alhamdulillah. Orang kena sebut apa tuan-tuan? Jadi kalau kita dengar saudara Islam kita sebut Alhamdulillah lepas bersin, hak dia mendapat doa dari kita, iaitu yarhamkallah. Apa makna yarhamkallah? Semoga Allah merahmati dirimu. Jangan pula tersasul, nampak orang bersin, acim, Alhamdulillah, Allah yarham. Jangan cakap Allah yarham pula. Cakap yarhamkallah. Marah orang tu nanti, aku bersin saja, bukan nak pergi. Baik, jadi kita sebut apa hak orang Islam yang keempat. Bila mana dia bersin, kita menyebut yarhamukallah. Kalau kita boleh cakap bless you, kalau kita boleh cakap excuse me, takkan tak boleh cakap yarhamkallah. Baik, yang keempat yang kelima, ziarah orang yang sakit. Ziarah orang yang sakit. Kita duduk masjid, ini penting kita ke masjid. Nanti kita kisahkan kalau punya masa, belum masuk tajuk lagi ni, tapi insyaAllah 9.45 habis insyaAllah. Kalau orang pergi ke masjid selalu, dia tak payah nak update status Facebook, I'm feeling sick today. Tak payah. Kalau selalu menunaikan solat di masjid, insya-Allah, saya harap mula daripada hari ini setiap masa tuan-tuan doakan saya untuk senantiasa berjemaah di masjid. Masjid Haji Muhammad Saleh, insya-Allah, khususnya berapa bus stop kita kalau naik, subhanallah. Kalau kita tengok Masjid Muhammad Saleh tu red area, red area, betul. Kalau orang nak buat maksiat boleh ramaikan red area. Kita nak sembah Allah, patut tempat itu semua orang Islam datang ramaikan. Jadi dia orang terperanjat. Jadi orang-orang nak pergi red area pun, alamak, aku pergi masjid sudahlah, taubat. Jadi kita kena makmurkan, insya-Allah. Baik, jadi kalau kita selalu berjemaah di masjid, perjalanan kita walaupun jauh itu Allah beri ganjaran. Kedua, bila kita bersama berjemaah di masjid, kita banyak belajar tentang kita nak hormat satu sama lain. Contoh, kita solat Allahu Akbar, makmum boleh suara lagi kuat daripada imam? Tak boleh. Kalau makmum pun kuat Allahu Akbar, itu mubaligh lain. Kalau mubaligh dia nak beritahu orang semua. Tapi rata-rata makmum masbuk, dia tiba-tiba masuk Allahu Akbar, orang pun rukuk lah nanti pasal suara dia kuat. Jadi dia belajar satu hormat ketua. Di rumah pun macam gitu. Kalau mak bapaknya ada anak-anak pun tak boleh suara lebih tinggi daripada ketua. Dia banyak belajar. Kemudian bila mana imam salah, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa